Assalamualaikum, nama saya Nur Syarina binti Absar, nombor matrik D21113671. Saya akan membentangkan maksud dan hukum penyembelihan. Penyembelihan ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan urat marik dengan menggunakan alatan yang tajam dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum penyembelihan adalah wajib dengan tujuan dimakan dagingnya. Binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tidak mengikut syarak, binatang tersebut disebut sebagai bangkai. Dan bangkai adalah najis yang haram untuk kita makan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Nama saya Hamidah binti Sarudin. Nombor matrik D21113723. Makruh ketika menyembelih. Yang pertama, tidak membaca bismillah. Yang kedua, menggunakan alatan yang tumpul ketika menyembelih. Yang ketiga, mematahkan leher binatang sebelum hilang nyawanya. Yang keempat, menghalakan binatang bukan ke arah kiblat. Yang kelima, menyembelih di hadapan binatang yang lain. Yang keenam, penyembelih dilakukan oleh perempuan. Yang ketujuh, menyembelih hingga terputus kepala, yakni saraf tunjang. Ada sunat yang dilakukan sebelum menyembelih. Yang pertama, mestilah mempertajamkan alat sembelihan. Yang kedua, berwuduk sebelum menyembelih. Yang ketiga, membaca Bismillahi Allahu Akbar. Yang keempat, membaca selawat ke atas Nabi ketika menyembelih. Yang kelima, menghadapkan binatang yang disembelih ke arah kiblat. Memutuskan wadajan, yakni dua urat darah yang ada pada leher supaya cepat mati. Yang ketujuh, membaringkan binatang sembelihan ke atas rusuk kiri. Yang kelapan, menyegerakan penyembelihan. Assalamualaikum, saya Nur Kristina Zulaika binti Muhammad Zamri, nombor matrik D21113689. Syarat penyembelih ialah orang Islam atau sekurang-kurangnya Ahlul Kitab. Yang kedua, penyembelihan hendaklah mempunyai niat untuk menyembelih dan dilakukan kerana Allah. Seterusnya, binatang yang disembelih ialah binatang yang halal dimakan. Kedua, binatang yang masih hidup. Yang ketiga, mati dengan sekali sembelihan. Seterusnya, wajib putus urat pernafasan iaitu urat marih dan urat tempat saluran makanan iaitu halkum. Seterusnya, alat yang digunakan untuk sembelihan ialah mestilah alat yang tajam seperti pisau. Yang kedua, dibolehkan dari besi, logam, kayu, buluh, kaca, batu bata atau alat-alat lain yang ditajamkan. Seterusnya, tidak termasuk gigi, tulang dan kuku. Sekian, terima kasih. Cara penyembelihan terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama ialah memotong seluruh halkum, iaitu saluran nafas, dan seluruh marik, iaitu saluran makanan. Yang kedua ialah niat menyembelih dilakukan ketika melakukan penyembelihan. Serta yang ketiga ialah hendaklah binatang itu mati semata-mata disebabkan oleh penyembelihan. Seterusnya ialah sembelihan orang Islam dan orang bukan Islam terbahagi kepada tiga aspek perbezaan. Yang pertama ialah tujuan. Kedua ialah pelaksanaan atau cara. Yang ketiga ialah hukum. Bagi sembelihan orang Islam, aspek perbezaan dari segi tujuan ialah kerana Allah. Dari segi pelaksanaan serta cara ialah memutuskan urat halkum dan marik. Serta daripada sudut hukum ialah halal dimakan. Manakala bagi sembelihan orang bukan Islam, dari aspek perbezaan tujuannya ialah bukan kerana Allah. Dari segi pelaksanaan serta caranya pula ialah tiada cara pelaksanaan serta khusus. Maksudnya di sini mereka melakukan sembelihan bukan
dengan cara memotong urat halkum. Yang ketiga ialah hukum haram dimakan. Nama saya Nur Alisha Maira binti Azman. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan. Ciri binatang yang halal dimakan. Yang pertama, binatang yang hanya hidup di dalam air dan tidak dapat hidup lama di darat seperti udang, kerang dan sotong. Yang kedua, binatang daratan yang tidak bertaring kuat seperti lembu, kuda dan rusa. Yang ketiga, jenis-jenis burung yang tidak berkuku tajam, tidak makan menyambar dan mencekam. Ciri binatang yang haram dimakan. Yang pertama, binatang yang haramnya disebut di dalam Al-Quran seperti anjing dan babi. Ini merupakan dua haiwan yang memang haram dimakan dalam Islam. Yang kedua, binatang yang hidup dalam air dan daratan seperti katak, penyu dan buaya. Yang ketiga, binatang yang jijik atau makan benda yang jijik seperti cengkerik, semut dan anak-anak. Yang keempat, binatang yang sunat dibunuh seperti ular, tikus dan gagak. Yang kelima, binatang yang lahir melalui persenyawaan antara binatang yang halal dan haram dimakan seperti kambing yang lahir melalui persenyawaan dengan anjing. Hikmah sembelihan. Kenapa kita perlu sembelih dahulu binatang sebelum dimakan? Kerana untuk menunjukkan perbezaan yang nyata di antara cara orang Islam dan cara orang kafir mematikan binatang. Seterusnya, untuk membezakan daging yang halal dimakan dengan daging yang haram dimakan oleh umat Islam. Kita perlulah melakukan sembelihan terlebih dahulu supaya dapat mengeluarkan semua darah binatang yang disembelih dengan cepat dan membersihkan daging daripada sebarang kuman yang mungkin ada dalam darah daging tersebut. Yang keempat, dapat melakukan sembelihan dengan menyebut nama Allah bagi memelihara akidah Islam. Seterusnya, kita melakukan sembelihan terlebih dahulu sebagai tanda penghormatan ke atas makhluk ciptaan Allah SWT. Dan akhir sekali, kita dapat memastikan daging yang dimakan bersih dan bermutu. Sekian, terima kasih.